Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam Bitcoin hit price 62k, macam mana kita boleh tengok di coin market cap nanti. Dan juga untuk hari ni kita akan tengok kat beberapa coin yang lain. Dan semalam, untuk malam tadi selepas balik kerja aja, Zul ada masuk all in ataupun complete kan tu punya kuarter all in position untuk di EPIC. So another 5,000 coin tu menjadikan tu punya holding coin banyak 10,000 lebih. So Zul ada update kan dalam Discord channel, dan nanti Zul akan buat sekian analisis di EPIC kenapa Zul buy lagi another 5,000 coin untuk completekan target tu, dan kenapa nanti Zul akan tunjukkan di chart. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap. So kita akan tengokkan secara seringkas untuk di total market cap apa yang berlaku untuk semalam. Tu total market cap walaupun hari Sabtu tu, supposedly hari Sabtu maknanya kita tak ada volume yang banyak. So apa yang berlaku, total market berada di 2.3 trilion, naik 1.8, volume drop 100 bilion lebih, so hampir 15% drop. BTC dominant masih lagi around dalam 53, Ethereum berada di 17. So Ethereum ni, Bitcoin ni kalau 53 ke 55 ni, normally kita berada di trend line. Di trend line untuk kalau dia breakout trend line tu, kita akan ada buran untuk Bitcoin. Kalau ada berlaku rejection, meaning kita akan ada kenaikan untuk di altcoin. Nanti saya akan tunjukkan di chart, anda akan nampak lebih detail. So ini adalah Bitcoin harga semasa untuk pagi ni. Bitcoin berada di 62, secara tempoh 24 hours dia drop sikit, hampir 1%. Tapi ada beberapa coin yang berlaku naik. SRP 6%, Cardano 5%, Shiba Inu ni 39%, kemudian Chainlink, Polkadot, Matic sini pun naik, Bitcoin Cash 8%, another huge pump macam hari tu, macam dia buat awal-awal itu 50% untuk semalam. Nanti mungkin dia akan tunjukkan sikit. Kemudian ada juga beberapa coin lain, Filecoin, Ethereum Classic, ada mini semalam mostly tertumpu kepada altcoin. So let's go straight ke chart untuk tengok apa yang berlaku. So first kali kita akan tengokkan di Bitcoin. So Bitcoin macam juga akan tu expectation kan kita akan berlaku sedikit base ataupun sedikit kuarter temporary stall dekat ni, harga all time high ni. Sebab apa, kita tak dapat rejection yang cantik kawasan ni, kita dapat 20% saja. So expectation kalau berlaku another 20% daripada at least kita punya 64 ni ataupun 68, kalau dia nak pump ke 68 all time high dia, sama ada correction di 64 ataupun daripada start daripada 64k 68. So 20% kat sini dia akan meletakkan harga almost kembali balik ke dalam tu punya almost ke dalam 52. Tapi so ada expectation kan berdasarkan ni, mungkin kita sideways. So another expect kalau RSI ikut RSI tak ada cooling down lagi, andai kata dapat stock RSI ni cooling down sikit, tu ada potential untuk price Bitcoin push ke dia punya all time high dekat dalam 68. Dan at least kat situ tu jangkakan kita akan berlaku sikit rejection. At least kita nak tengok 20% correction seperti mana dia buat daripada sebelum ni. Ini pun 20%, yang ini pun 20%, even daripada yang ini pun 20% di mana kawasan Zul all in. Kemudian yang latest kita dapat rejection daripada bawah resistance ni, kita dapat kuarter 20% juga. Tu nampak karakteristik untuk di Bitcoin untuk kali ni, dia nampak buat rejection 20%. So expectation kita untuk sebab apa kita ada all time high ni, kita ada di kawasan yang ni, all time high dia adalah di 64 dan 68. So expectation kan bercorrection ataupun sedikit kuarter cooling down untuk Bitcoin boleh berlaku daripada point ni, iaitu daripada point 64 ni ataupun 68k. So mana-mana kalau ikutkan expectation, kalau dia correction daripada 64 lah, kita jangkakan 20% ketika kita boleh drop balik kembali almost ke dalam kita punya major net quarter support kita dan 52k, iaitu kawasan ni. So itu yang expected untuk Bitcoin. At least kita akan berlaku sedikit correction. Dan apa yang paling cantik yang Zul nak tengok adalah untuk Bitcoin start bulan 3 ni, Zul nak tengok Bitcoin untuk sedikit sawit ataupun buat another base macam ni. Yang paling cantik adalah base macam ni. So meaning kalau kita boleh dapat base, kita buat apa, kita dah breakout resistance. So kalau dia breakout sedikit retest untuk buat base dalam kawasan ni, mungkin dalam bulan 7 bulan 8 baru start naik balik, dan start naik baru kita akan push more higher ke atas. So kita nak buat sign of kita nak buat base. Kalau dapat base tu barulah kita akan dapat structure untuk Bitcoin untuk push price more higher. Kalau kita terus berlaku kenaikan tanpa buat structure naik, so cepat naik dia akan cepat jatuh. So kita apa yang merisaukan tu adalah takut dia all time high awal. So mana kita ada 4 year circle, ikut currently pun pergerakan untuk di Bitcoin ni dia dah tak follow
dia buat seperti pergerakan baru. Kita ada tiga kuartal circle yang sebelum ni, dan tiga circle sebelum ni adalah pergerakannya sama walaupun time dan price tak sama, tapi pergerakan structure yang sama. Tapi untuk Bitcoin, untuk 4 year circle kali ni structure yang tak sama. Yes, kita dapat rejection, tapi normal selalu kita dapat rejection dan sedikit quarter sideways sebelum halving. Now kita dah dapat breakout dan breakout trendline dan juga breakout major resistance. So apa yang perlu untuk di Bitcoin, at least untuk cooling down price ke dalam kawasan ni, buat sedikit base sebelum kita ada lebih kuartal positif ataupun lebih kuartal kenaikan tu, lebih safe lah kata. Itu nak masukkan. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi beberapa coin yang naik. First kali tu nak share apa coin yang tu beli semalam. Tu ada sharekan dalam Discord channel. Nanti tu akan buka tu punya Discord channel. Mungkin tengoklah tu ada share. So EPIC semalam tu beli another EPIC. So EPIC currently Zo punya average berada di 0.017. So ya, kenapa Zo beli macam akan itu? Zo ada disebabkan first kali kita dah breakout down channel dan dia buat Zo punya favorite dah, iaitu price naik kemudian return ke kawasan support. Itu Zo ada buy sikit di kawasan atas ni 5,000. Kemudian Zo cakap itu kalau jatuh bawah ni Zo nak buy lagi 5 atau 10,000. So Zo dapatkan lagi 5,000. So total Zo punya investment untuk di EPIC currently dah ada 10,000 coin. So dengan 10,000 coin ni Zo akan holding saja. So apa yang expected net spam adalah berada almost kawasan 4 sen. So daripada point ni Zo jangkakan price akan melakukan kenaikan. So bila tak pasti, tapi ada huge opportunity untuk price melakukan kenaikan. So seperti mana chart-chart yang lain sebelum ni, contoh yang Zo beli, mungkin Zo beli antara hasil dia ialah ni macam ni. Gala ikutkan belum breakout di punya ni, tapi Zo dah buy kawasan support, dah berlaku kunungan. Kemudian yang paling cantik mungkin Block kot. Block pun baru saja nak breakout. Kemudian ada Sandbox. Sandbox pun tengah almost breakout. Mana pun Mana dah breakout. So Mana ni kita expect mungkin akan berlaku sikit support kawasan ni. Tu lain-lain akuan adalah banyak Dubai. So itu adalah EPIC yang lebih malam. Dah ikutkan di Discord channel semalam tu ada ni Zul ada share kan. Inilah kalau Discord channel. Kalau Discord channel memang Zul akan share kan apa yang Zul beli dan Zul screenshot terus. Zul tak ada tipu-tipu punya. Itu Zul share kan. So let's go, kita pergi ke chart. So yang pertama kita akan tengok di BCHUSDT, another 50% kenaikan untuk di Bitcoin Cash. So kita ada remark dulu. So kita ada kenaikan daripada breakout sampai juga ini adalah contoh quarter chart yang Zul nak. Kenapa Zul beli kat EPIC tu, disebut structure macam ni. Structure bila macam ni memang Zul happy lah. Aku kata berdasarkan technical, kita buat downtrend, kita buy kawasan ni naik, kemudian dia buat retest ke Fibonacci support dan kita naik. So currently apa yang berlaku itu kita dapat 50%, now another 50%. So naik sampai mana? Kita ada 1.6 di 429 dah pun sampai. So siapa yang ada Bitcoin Cash bawah ni, tahniah untuk anda. Zul tak ada. Untuk teman-teman anda, Zul tak ada pegang Bitcoin Cash. Bukan bermaksud coin ni tak elok. Cuma kalau Zul nak invest semua coin, ada hampir 200-300 ribu jenis coin. Zul nak invest semua tak termampu Zul. Bitcoin Cash Zul skip lah. So siapa yang ada buy, now price dah berada almost 1.6 dah sampai, berada di 1.6 422. Kemudian kita menuju juga ikutkan 1.6. So next adalah kalau boleh pump lagi adalah 2.6. So kita tak dapat sebarang sikit correction. Mungkin kita dapat correction start daripada, selalunya dia akan start daripada, kalau ikutkan sebelum ni pun lebih sikit. So mungkin daripada antara 1.6 ni, iaitu antara 43, dan juga kalau next point untuk dia berlaku sedikit correction adalah dalam 2.6. So sama ada dia pump lagi kawasan ni dan sebelum berlaku correction, ataupun dia start kawasan ni, dia akan buat start base untuk net quarter support Fibonacci, net resistance menjadi dan breakout another higher ke atas. So itu untuk Bitcoin Cash. So siapa yang dah ada masuk position ni tu, ini adalah consider position all in yang paling cantik untuk anda. All in di kawasan ni ataupun all in di kawasan ni. So net spam ni dah tak consider nak boleh all in lah. So kita boleh consider DCA. Now all in juga boleh, tapi juga tak anda beware untuk short term another correction. So itu untuk di Bitcoin Cash. Lepas tu tadi apa nak tengok tadi tu, lupa pula Bitcoin Cash. Lepas tu EPIC, kita tengok balik Bitcoin Cash. Ada satu coin. Okay, ini tu punya portfolio. Ini total punya set kali dah berada almost 24k dengan keuntungan all time high sebanyak 33%. So ini baru beginning, baru saja permulaan. InsyaAllah tu target untuk tu punya portfolio. Hopefully apa yang tu beli tu akan buat jana profit, dan profit tu target at least untuk easy out market, at least tu nak touch
6 figure dalam USD. So itu dia punya target untuk bulan tahun ni, target dia punya profit. So apa yang Zul nak tunjukkan sini adalah ni Lunasi kalau siapa tengok semalam, sebelum ni Zul ada update, Zul loss banyak 1,006. So bini Lunasi ada berlaku kenaikan. Zul pasal kenapa 1,000? Sebelum ni paling sikit Zul loss untuk Lunasi ni adalah kuartal 600. So bini dia ada berlaku kenaikan untuk di Lunasi. So let's go kita pergi check Lunasi. So Lunasi ni Zul dah expect dah ada RM7,000 dulu invest. So Zul expected loss sebab apalah yang berlaku tu, siapa yang tahu. So ini adalah untuk di kuartal Lunasi, walaupun harga dia kalau ikutkan ni starting dekat di charting baru. So kita ada volume channel ni dan Zul ada monitor dua channel, channel kecil ini ataupun channel besar ni. So kalau kita expect untuk channel kecil ni, dia dah breakout. Bila dah breakout, dia buat satu lagi Zul punya favorite pergerakan downtrend berubah jadi uptrend, iaitu price breakout naik ke support dan kali kita tengok macam mana itu naik banyak ni. Ini yang dekat itu masa naik itu kalau sampai price ni Zul loss tu sebanyak loss tu daripada 1,006 tu tinggal 600 saja. So dah berlaku kenaikan, dah hilang 600. So another breakout kawasan ni, price expectation untuk di Lunasi ni dia boleh sampai ke kawasan ni. So minim naik ke kawasan ni, Zul punya loss tu akan berkurangan. So bila loss tu berkurangan, so meaning untuk dekat sini dia akan berkurangan. So meaning dia akan menambahkan Zul punya more profit. So itu untuk pergambangan Lunasi. Zul tak tambah. Zul hanya Zul tak jual aset yang masa jatuh dulu. Zul holding saja. Tak apa-apa kalau jual lah, confirm Zul loss. Masa tu Zul loss 80%, 90%. So Zul expect kalau ada berlaku sikit correction, at least dapat balik modal pun tak ada masalah. So itu untuk Lunasi. Zul tak expect untuk dia berlaku higher ke atas. Zul nak tengok dia punya pengembangan untuk at least return balik, mengurangkan at least return balik Zul punya modal saja. Itu untuk Lunasi. So let's go kita pergi ke ruangan komen. So first Zul akan tengok dari atas dulu. Zul tolong tengokkan AOG USDT. Mungkin kat KuCoin. Okay, kat KuCoin betul, Bob kat KuCoin. So AOG expected Zul tak pernah review. So harga opening kalau ikutkan secara daily dekat ini, harga opening dekat atas ni, dan kita nampak macam mana harga opening dia menjadi resistant untuk chart ni, dan pada drop dan dia buat satu falling channel yang huge lah. So, kita boleh consider last low to last low ini, dan kita ada point kat atas ni, kita remark. Now ini adalah dia punya falling channel. Adakah dia akan regain balik? So nampak kat sini percubaan regain. So untuk OAG ni, at least kalau dia dapat breakout middle channel ni, so ini kita ada opportunity untuk price tu naik attack above ni, dan attack above ni kalau berlaku sikit correction, last low, last high, dan ada dapat support. Dan daripada support ni dia dapat dia quarter bound untuk breakout resistance. So ini kita boleh jangkakan price adalah 1.6, dan 1.6 daripada point ni, so expectation kan last high last low 1.6 adalah berada above balik harga opening. Bila above balik harga opening, so ini fundamental dia kalau consider good. So currently fundamental dia ada something lah. So tak pasti apa fundamental itu, technical chart yang mengatakan. So ini untuk di OAG ni, kalau anda nak letak position, boleh letak consider kawasan nak all in mana-mana dalam kawasan channel ni, tapi make sure anda kaji pada fundamental, dan make sure juga position anda kat sini adalah anda masuk dengan modal yang orang kata expectation loss. So kalau anda masuk 5,000 katalah, anda masuk 5,000, so anda perlu expectation kan mindset anda 5,000 tu consider dah loss lah. So kalau rezeki anda naik, fundamental dia kembali balik, anda akan untung. Tapi kalau drop, keep drop ataupun stall lama bawah ni, so consider aja duit tu loss. So make sure anda effect duit yang betul, bukan duit keperluan. So itu untuk Age of God. Coin apa ni? Nama Age of God. Kemudian satu lagi permintaan tadi adalah di Bob USDT dekat KuCoin juga. Bob sama juga harga opening kalau ikutkan dekat sini, dan kita nampak silap line. Okey, harga opening dekat sini, so kita nampak sebenarnya dah breakout, cuba breakout sekali lagi. So kalau kat sini kita boleh draw lagi, ikutkan dia ada high yang baru ni. So kita kalau tengokkan, kita boleh monitor macam ni. Sebab apa ni, high baru kita dah tak boleh ambil point ni sebagai high untuk dapat kita Fibonacci yang dah breakout tapi gagal. So kita ambil last high last low. Last high kita kat sini, last low last high kita ada support. So price sekali bound di antara support, dan bila bound di dalam support, kita boleh expectationkan dia punya resistance. Last high last low kita ada resistance. Now kita nampak price macam mana tengah buat antara support dan resistance. So kalau bagi Zul, anda nak invest, anda yang mungkin berminat nak buy coin ni ataupun yang tanya tadi, so dalam between antara mana-mana antara
resistance dan support ni anda boleh letak position buy. Kemudian expectation untuk ini adalah price breakout resistance ni untuk pergi 1.6. So untuk first target adalah at least di 1.6. Dan kalau dapat more higher momentum, sebab apa dia breakout above yang ni, so expectation boleh more higher. Dan mungkin bantu kita tengoklah 2.6, 3.6 dan 4.2. Tapi at least dapat breakout resistance ni, kita boleh pergi at least ke 1.6. So itu untuk BOB. Next comment, Salazul minta tengok ACE USDT dah boleh beli ke? ACE USDT dah boleh beli ke? ACE USDT, okay, Zul akan tengok di Binance. Rasanya pernah review kot. Oh, tak pernah review. Kat KuCoin, okay, tuan pernah review kat KuCoin. So kat KuCoin lebih awal, Essence coin sama ke? Okay, Zul rasa coin yang sama saja ni. ACE KuCoin 1 sen. Oh, coin yang lain. Tu tak pasti yang mana ni. ACE USDT. Okay, ACE USDT AS ke AC? AAC USDT. Okay, ada beberapa coin. Kalau coin Essence, okay, yang ni kot dia rasa mungkin ni lah Binance. So kita akan Binance. So kita akan tengok harga opening kawasan ni. So ini chart ni macam akan nak tengok support Fibonacci, last high, last low, last high. Kita ada support tu, price consider dia make above support ni. So ini consider kita boleh monitor lah macam ni. Dan kita delete yang ini. Kemudian last high tu, last low yang ni. Kita ada resistance dan price tengah buat reaction dengan resistance. So kita disebabkan kita dalam expected dalam kuartal bulan, so kita akan expected price akan start berlaku kenaikan. So daripada point ini, so kalau yang cantik buy mana-mana dalam below ni. So kemudian kalau ikutkan paling lewat pun selagi mana price sideways dalam kawasan ni boleh buy. Dan kalau breakout yang ni, first target kita adalah 1.6 di kawasan 23. Dan break lagi kita ada 2.6, 3.6 dan 4.2. Tapi selalunya antara 1.6 dan 2.6 ni dia akan ada, kita panggil sebagai sedikit correction ataupun sedikit cooling down untuk RSI. So kita mungkin naik, mungkin kita akan ada drop sikit, kemudian baru naik balik, ataupun kita naik buat sideways sikit, buat base sebelum another movement. So ini kat sini good position untuk buy. Layan dah profit, so kena ada sikit correction, nak tambah lagi pun boleh. So next pump. So itu untuk di ACE. So next comment, next comment, Zul akan cuba ambil untuk membership saja. Kemudian dah akan ambil yang trackable. Ada lagi tak membership? Okay, ada lagi. Zul akan tumpukan kepada membership saja. Assalamualaikum, tengokkan Celo, Matic dan Maero. Okay, Celo, Matic dan Maero. So first kali Zul tengok Matic dulu. Zul pun tinggi juga Matic. Matic dah above $1. Bila Matic above $1 official, Zul punya quarter portfolio tu baru untuk nak ni. So macam kan, itu Zul ada all in kawasan ni. So kita ada antara between, kalau ikutkan long term, Matic ni konsisten bagi Zul lah. Belum lagi terlambat untuk anda all in. Selagi mana price antara resistance dan support ni yang paling cantik, buy di kawasan support. Zul sendiri pun dah all in di kawasan support. Tambah tu punya kuartal yang lama punya Zubal. Sebab tu currently tu punya average berada di 92 sen kali $1. Sudah untung. So Zul expect more higher ke atas. Sebab apa? Breakout saja resistance ni 1.6 kita berada mana? 1.6 kita berada di $2.1. $2.1 adalah kita punya major resistance. Dan breakout major resistance ni another 1.6 kita berada di kawasan $4. So itu kita punya target untuk bulan. So apapun Matic ini, consider masih lagi belum terlambat untuk anda buy. Selagi mana price bagi Zul, selagi mana antara buy support resistance ni, anda boleh buy sebelum next pump ke kita punya target 2.1 iaitu major resistance. Dan ini hanyalah kita major resistance saja. Target kita adalah more higher, itu more higher. Lepas tu adalah expected kita at least berada dalam, kalau 1.6 dalam 4.6. Tapi kita akan beware bila harga berada almost 37, kita akan beware. Kita akan tengok kat signal, adakah signal reversal tak. Kalau reversal, kita akan exit di kawasan 37. Tak perlu tunggu di 1.6. So itu untuk di Matic. Nanti akan clear dulu. Okay, Matic. Kemudian tadi nak tengok Celo USDT. Salah. Celo USDT di Binance. Okay, Celo USDT dah pun breakout. Okay, walaupun harga below opening, macam juga kan itu, kita ada tanda-tanda reversal. Ini adalah pattern reversal. Dan apa yang dia buat dia punya consider favorite lah.
dia punya break support tu. Kalau contoh, nanti tu akan delete ni, kita last sebelum ni, last low ini to last high ini kita support. Tu support ni tu hanya remark tengok tu, kalau ikutkan support tu price dah bound daripada support tu, dia punya favorite lah. Down channel dapat Fibonacci support. So supposedly siapa yang all in di kawasan ini, kemudian siapa yang last all in kawasan ni, so now dia dah profit. So itu adalah kata dua point buy yang paling kata nak senang kata begitu, paling mujarab lah. Paling mujarab kalau point anda buy kawasan ni macam ni, macam kenapa Dubai EP, itulah salah satunya dia punya sebab dia. So last high ni, last low kita ada resistance dan price break resistance, expectation dia akan pergi ke 1.6 ataupun 2.2. Tu kita dah sampai mana? 1.6 kita berada di kawasan 1 dah pun sampai. So dia dah sampai sikit. Tu kerana kita ada sedikit key level. So normal untuk dia 1.2. So RSI pun overbought. So pada point ni expectation kita mungkin dia akan start berlaku sedikit another minor base untuk sebelum dia continuously price berlaku kenaikan. Adapun sedikit correction ke, tak masalah. Tapi daripada point ni lah, antara between antara 1.6 dan 2.6 dia boleh buat sideways ataupun quarter. Nak senang cerita, daripada 1.6, 2.6 ni adalah point yang mana kita akan start tengok sama ada price structure chart tu nak buat quarter base ataupun sedikit correction. Dan itulah condition yang kita boleh tunggu ataupun peluang kalau berlaku sembarang correction ataupun correction atau base sikit yang meletakkan RSI oversold atau RSI oversold. So masa tu barulah boleh consider untuk DCA. Nak on in tak apa cantik dah, tapi kalau nak on in boleh je, tapi anda buy sikit harga mahal lah. Ikutkan kita punya target more higher, ikutkan dia punya all time high pun resistance pun berada $8. So $1 $8 still nak on in pun tak ada masalah. Tapi at least anda tunggulah position yang lebih kata sikit RSI, at least stock RSI berada di oversold. Itu untuk di selo. Next comment. Oh, satu lagi, Myro. Myro USDT. Okay, Myro USD sebenarnya itu tu tengok dekat KuCoin. Okay, tu ada tengok KuCoin. So apa yang tu dapat kat sini, kita monitor support resistance. So menunjukkan Myro ni, siapa-siapa yang ada invest dalam kawasan support ni, anda buy di kawasan yang betul. Sebab apa? Secara basicnya kita nak buy di support, kita tak nak buy resistance. So buy resistance adalah kawasan yang kita nak tengok breakthrough ataupun kawasan take profit. So last high, last low, so kita ada resistance. Ini adalah kawasan resistance. So kita disebabkan kita expect teburan. So normal untuk price bound daripada support ke resistance, yang kita nak tengok adalah breakthrough ke kawasan resistance. Untuk next kita punya target 1.6 kita berada di 39 sen dan more higher expected dalam kawasan almost $1. So tengoklah sikit, at least kita akan tengok punya momentum. So kita expect teburan sampai tahun 25. So ini baru tahun 24. So ada more opportunity untuk dia pergerakan higher ke atas. So itu untuk Myro. Next comment, nanti tuan akan tengokkan. Okay, tak ada. Okay, tuan akan baca komen-komen yang lain. First, thank you. Saya sempat sahut Cardano bawah 30 sen. Dulu masa bear run tak ramai yang tengok situ, sekarang dah moonshot, ramai yang peluang in. Itu normal. Masa price dah tengah naik, akan ramai yang akan dah start kembali balik Bitcoin. Itu aku ada tak kurang sikit lah. Sebab apa? Kalau ikutkan ni, kita perlu buy masa bear run, masa harga jatuh. Masa 1 tahun itu, tahun 22, awal-awal tahun 23 tu macam mana kita struggle, kita buy naik sikit tu, naik turun tu tak apa, tak apalah, kita tahu untuk long term. Kita buy di harga yang base, harga tengah orang tak nak. Bila sekarang harga dah naik, baru kita enjoy profit dan expect kita akan ada lagi. So walaupun kata dah terlambat untuk buy di kawasan tu punya kawasan, macam cakap tadi, kawasan apa, kawasan paling cantik lah orang kata, dua position, lupa dari ayat tu juga tadi. Kawasan paling mujarab untuk all in, dua tu, pasal kawasan paling mujarab tu. Tapi masih lagi boleh consider macam ni, Selo Mero $1 boleh lagi, boleh. Sebab apa? Kita target $8. So tapi cuma dia price position tu dah ditemis untuk dapat profit yang kita buy di kawasan mujarab tu. Itu untuk jawab soalan ni lah. So Selo best insight bosku. Okay, thank you untuk komen, thank you untuk komen juga. Zul, seronok. Nanti tu kan tengokkan, cuba. Okay, Zul minta setup RSI dan stop RSI. So setup RSI dan stop RSI, Zul ambil yang apa nama basic saja. So kalau anda nak tengok kat sini, tu kan tengok. Okay, ini adalah RSI. Nanti tu akan input. Anda tengok input yang ini. Ini RSI tu. So basic saja tu, tak ada ubah. Anda nak tengok input dia, anda boleh follow ni. Kemudian kalau stop RSI adalah yang ini.
So tak ada kuartal perubahan. Zul pun ambil daripada indikator ni saja. Zul ambil RSI dan slot RSI. So itu saja yang Zul pakai. So Zul tak ada ubah-ubah apa yang ada tu, itu yang basic. Dan kuartal currently semuanya kuartal consider good lah apa yang Zul monitor. So next, untuk yang request Zul tak dapat buat. Untuk yang lain kawasan ni, maaf, Zul akan ambil kuartal membership saja. Sebab pun juga akan selepas kita ada berlaku kenaikan, macam Zul cakap sebelum ni, Zul punya traffic kuartal komen tu akan meningkat. So kalau Zul nak ambil semua tu tak sempat lah. Zul punya video akan panjang. Dan selalunya pagi memang Zul busy sikit lah. Ini pun macam hari ni kerja full, nak exercise sekejap lagi, lepas tu nak mandi sikit, lepas tu nak pergi kerja pula. Untuk banyak kuartal besok pagi selalunya Zul akan busy sikit. So malam pula tak sempat sebab nak tidur awal. Itulah Zul punya kuartal jadual. Hopefully masa tu kuartal 26 dapat kuartal break, berhenti kerja ke apa. Masa tu next circle nanti mungkin tu akan buat live lah tiap-tiap malam. So guys, rasa itu sahaja untuk pagi ni. So sekiranya anda nak support punya channel, anda boleh join punya membership. Anda klik button join ni untuk jadi membership. Dan selepas anda buat transaction, anda akan nampak ruangan membership ni. Ada home, live, playlist, community membership. Anda klik sahaja membership ni. Klik saja membership ni. Selepas anda join membership, dia akan nampak mesej ni. Akan klik saja bawah Rickmore. Bawah Rickmore ni akan ada link untuk Discord. Dan di Discord anda akan masuk dalam Discord ni. Dan adalah beberapa kawan kita share position ni. So tak kisah kalau share kawasan ni. Tapi kalau boleh jangan share quarter position, quarter leverage lah. So sebab apa Zul tak leverage. Kita pun tahu leverage yang mana. Index malam Zul ada share kan apa yang Zul beli semalam. So Zul ada beli another 5,000 coin lah untuk ni. Zul screenshot tak habis bawah ni. Zul ada bawah ni. So ini adalah coin semalam Zul beli. So meletakkan Zul punya epic. So kenapa Zul beli epic? Last adalah menjadikan Zul dapat kawasan kuartal mujarab lah. Kita panggil tu macam kawasan paling mujarab untuk all in. So iaitu di kawasan ni. Kawasan mujarab ni, ni falling channel ni, mana-mana dalam channel ni, masa beran tu buy jatuh tak lah. Atau kita kumpul set. Now kata mujarab yang kita dapat di support to net sebelum dia pump. So itu untuk di epic. So hopefully dapat berlaku pump dan dapat, alhamdulillah akan dapat rezeki lagi. Rezeki tu bertambah dan portfolio tu akan terus merah. So ini adalah currently Zul punya portfolio, total asset keseluruhan daripada apa yang Zul buy masa tahun 1 yang Zul tak jual dulu, yang Zul loss 80%, 90%. Tahun lepas bulan 9 Zul ada all in lagi, ada 30 ribu lebih. Dan apa saja yang perkuan yang Zul all in masa bulan 9 itu, ini kalau dia punya lagi cantik lah, 11 dah 150%, 11 ribu untung bersih 10 ribu. Sebab tu dia total asset tu tambah kedua asset ni. So total asset tu currently berada di 24,000 dengan keuntungan sebanyak 33% iaitu 6,000. So masih lagi awal, masih lagi banyak expected ada berlaku kenaikan. So hopefully untuk bulan kali ni tu dapat hit tu punya first 6 digit dalam USD. Dan kalau dapat lagi banyaklah. Tapi kalau 6 digit USD tu expected dah tu punya portfolio dalam ringgit dah almost 1 billion lah. Almost half million. So kalau dapat 1 million dalam Malaysia cantik. Tapi tu punya real target tu adalah 1 million dalam USD. Kalau nak dapat dalam halving kali ni mungkin tak dapat. Tapi at least tu punya target adalah untuk dapatkan net modal untuk net saving. So at least tu target untuk halving kali ni adalah untuk at least cecah $100,000 ataupun 6 digit lah berapa. Tapi tu expected more higher lepas tu. So itu tu akan keep. Dan tahun ni pun InsyaAllah tu nak ada invest lagi sikit lagi. Tengok kalau dapat peluang correction untuk di Bitcoin, tu akan invest untuk target dalam 20 ke 30 ribu ringgit. So hopefully lah dapat dengan duit simpanan sikit, dengan insyaAllah dapat bonus sikit, itu akan dapatkan net punya investment. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda net review. Assalamualaikum. Bye bye.